أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni insyaAllah kita akan teruskan kisah kita dengan hadis yang berikutnya. Adalah hadis yang ke-20. Malu adalah sebahagian daripada iman. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari radhiyallahu anhu al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara yang didapati oleh manusia daripada kalam nubuwah yang pertama adalah apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Baik. Hadis malam ni kita nak cerita berkaitan dengan satu sifat mahmudah lah, yang mulia di dalam Islam. Nama sifat tu adalah sifat malu. Dalam bahasa Arab kita panggil al-haya. Ada setengah ulama menyatakan al-haya itu asal dia adalah pada perkataan al-haya. Haya ni maknanya kehidupan. Al-haya kalau ada hamzah maksud dia malu. Al-haya dengan tak marbutah kat belakang tu, ta yang bulat tu, kita panggil al-haya tu kehidupan. Seolah-olah kehidupan seseorang tu takkan sempurna kalau sifat malu tu tidak ada dalam diri seseorang tu. Sifat malu ni dia ada orang yang semula jadi ada sifat malu ni ada dekat dia. Antara orang yang sangat tinggi sifat malu dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu dia lebih daripada anak dara yang duduk di balik tirai atau di balik dinding. Itu sifat malu yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu ni dia sebahagian daripada cabang dan cawangan daripada iman. Maknanya iman hang nak sempurna, nak kemal, nak elok, dia kena ada sifat malu. Jangan tak ada sifat malu. Hadis lain menyebut, Nabi SAW menyebut, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Malu ni dia tak akan main
melainkan dengan sifat-sifat yang baik. Maknanya tidak mendatangkan selain daripada kebaikan. Malu ni kesimpulan dia mesti bawa satu benda yang baik. Dia tak akan bawa satu benda yang tak baik. Tapi malu ni tuan-tuan, dia ada beberapa jenis malu ni. Satu, malu dengan Allah SWT. Satu, malu dengan manusia. Dua malu ni kena tengok kita, dia apa-apa sifat pun tuan-tuan, dia ada dia punya limit dan ada dia punya tempat yang sesuai. Limit dan tempat. Kalau kita kata marah, boleh marah, boleh, tapi ada limit dia. Marah sampai tak tahuan, sampai tak ada benda nak marah pun marah. Orang tutup pintu masjid masa PKP, terajang pintu-pintu semua, bagi tahu pengerusi ahli neraka kalau tak buka pintu. Marah tu marah, tu sernya marah. Anak marah pengerusi buat apa? Anak marah polis buat apa? SOP macam tu. Pengerusi dia ikut arahan je, polis dia bertugas ya, dia ikut arahan je. Dia bukan nak boleh buat satu yang baru. Maka marah tak kena dengan tempat. Marah tak kena. Dan bila marah tu pun dia ada dia punya level. Jangan terlalu tak boleh kawal perasaan marah tu. Semua benda lah. Berani, boleh tak berani? Boleh. Tapi berani kena dengan tempat. Bila orang buat maksiat, bila orang buat salah, kita pergi tegur orang. Berani sebab dia tu buat salah, kita pergi tegur dia. Boleh? Tapi berani tak tahuan apa. Berani buat dosa, berani buat maksiat, dia tak rasa takut dengan Allah, dia tak rasa takut dengan manusia, itu berani tak kena dia. Sama macam malu. Ada benda yang patut kita malu, ada benda yang tak patut kita malu. Kalau kita malu di tempat yang tak sepatutnya kita malu, maka benda tu akan rugikan banyak benda kita. Kalau malu ni kita gunakan dia dengan jalan yang tak betul, dia akan jadi tak betul. Dia rugikan banyak untuk kita. Contoh main mengaji, main lambat. Orang semua duk mengaji dah. Kita nak buka pintu, nak masuk, kita kata, malulah aku. Orang semua nanti tengok. Lalat, tak main. Dia pergi kena nasi belajar kat depan, dia belah. Nasi belajar tak malu pula. Dia macam tu, dia tak faham malu tu tak mana tak. Padahal main kuliah bagus tak? Bagus. Orang dah habis dah semayang, tahiyat akhir dah, kita main tak motor. Allah, nanti orang kata, apalah aku main semayang lambat. Malulah aku. Dia tak main semayang. Tak main semayang tak satu dah, tak semayang tu. Pergi mana ke apa, kena mana-mana ke jalan, tak semayang tu. Maknanya malu tu malu negatif. Malu tak baik. Bila hang nak buat benda baik, syaitan akan cakap dengan hang supaya hang jangan buat benda tu, sehingga menyebabkan bila hang tak buat benda tu, banyak rugi dalam Islam tu, banyak benda. Macam kita dah berumur macam ni lah. Umur apa? 57, 62, tapi tak tahu ngaji ni. Orang kata hampilah belajar, malu pula. Nanti orang semua kata kat aku, apa Tok Wan dengan Pati semua dah tua, dah tok nenek dengan Toma semua dah mengaji baca Quran lah. Tak apa lah tuan-tuan, baca lah. Ni tempat, ni tak payah malu. Kalau kita ada benda yang kita salah, kita ada benda yang kita buat tak betul, kita tanya dekat orang yang tahu. Benda tu tak menjadi satu benda yang malu untuk kita, kerana kita nak tahu. Tapi kalau kita ada benda-benda yang menyebabkan kita malu, banyak benda kita terlepas. Kalau kita nak tanya soalan, akunya nak tanya ke ustaz, macam mana nak mandi wajib yang betul? Tapi aku umur 47, anak ada 4 orang. Takkan aku nak pergi tanya ke ustaz macam mana mandi wajib? Mesti ustaz kata, hang satu, ustaz tak kata pun, dia sendiri imagine ustaz kata hang mangkuk ayun lah, tua saja orang tak tahu mandi wajib, anak 4 orang, minggu depan nak dapat menantu nak mandi wajib, hang tak tahu mandi wajib. Nanti ustaz kata, ustaz tak kata apa pun, dia sendiri yang fikir tu. Menyebabkan ada benda yang dia salah dia buat, dia tak apa betul benda tu, maka itu malu yang dikeji di dalam syarak, kerana malunya untuk belajar berkaitan agama. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama faqaha.
Allah Subhanahu Wa Taala tak malu nak buat satu perumpamaan, yang perumpamaan itu adalah walaupun perumpamaan tu nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk, benda-benda yang hak kita tak payah malu, kita tak payah segan. Ada seorang perempuan Ansar yang dia mai tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang perempuan ni kalau dia keluar ayak mimpi macam orang lelaki, dia kena mandi ke?" Ada orang perempuan mai tanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Macam mana nak cek darah dalam hadis Bukhari, sama ada aku ni boleh semayang ke, tak boleh semayang ke?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ambil kapan dan hang cek. Kalau ada lagi tak, Nabi tak kata kapan, Nabi kata kain. Kalau masih ada lagi darah, jangan semayang lagi." Tapi perempuan Ansar tu dia tak faham. Dia kata, macam mana? Aku mula lihat muka Nabi SAW dah merah dah. Disebabkan bukan marah, Nabi malu nak terang dengan lebih detail berkaitan dengan tu. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang ada dekat tepi tu, aku tarik tangan perempuan tu, aku masuk dan aku jelas kat dia macam mana nak tengok darah tu kering ke tak kering ke, step by step aku cerita kat dia, sehingga dia puas hati, dia malu. Nabi SAW tentang satu orang pemimpin, satu orang yang kita katakan hebat, ada satu sifat yang kita panggil sifat malu di dalam diri, tak kira lah dia siapa pun. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada satu orang artis band, live band. Satu ketika dulu, nama dia Imam Qa'nabi. Imam Qa'nabi ni, dia sebelum dia jadi ulama yang hebat, dia adalah live band artis yang mempunyai followers dan pengikut yang sangat banyak dan sangat banyak lah followers dia. Dia ni adalah salah seorang daripada anak murid yang sangat disayangi oleh Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nama dia adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'bi. Dia adalah satu orang ahli hadis yang masyhur. Setelah pada asal dia adalah artis live band yang buat show yang macam tu lah, kalau bahasa kita, dengan drum gitar semua macam tu. Satu hari berlaku satu peristiwa di dalam kehidupan Imam Qa'nabi rahimahullah ta'ala. Satu hari dia, rumah dia dekat Basrah. Dia duduk di kawasan di Basrah tu, dia duduk. Di hadapan dia berlalu satu orang imam yang nama dia Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala. Imam Syu'bah ni adalah seorang ahli hadis yang masyhur, yang sangat tersohor dan glamour kawasan tu. Semua orang kenal dia. Dia jalan dengan anak-anak murid dia merentasi di hadapan Imam Qa'nabi. Masa tu dia tak jadi ahli hadis, dia artis. Jalan gitu, geng-geng gitarisnya geng. Bila dia tengok followers Imam Syu'bah yang terlalu ramai, dia pun tanya dekat member-member dia lah, kat drumnya geng dan apa semua ni, dia tanya, siapa bro tu? Kalau bahasa kita, bro tu siapa? Macam ramai pula duk ikut dia. Dia kata, kawan-kawan dia, karut-karut pun dia kenal ke ulama? Dia kata, tak kenal ke? Tak tahu. Itulah ulama hadis yang masyhur. Siapa dia? Nama dia Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ramai betul. Bagi dia seorang yang patut followers dia ramai. Orang lain tak sepatutnya ada followers ramai macam tu. Katanya ulama yang masyhur yang nama dia Imam Qa'nabi. Masa tu dia tanya, betul ke dia tu hadis, ulama hadis? Awak dia hafal banyak ke? Banyak lah, ya, senang lah. Tu bukan cara-cara orang tu. Masa tengah dia cakap tu, dia bangun. Qa'nabi ni dia bangun, dia jalan, dia pergi hambat. Dia pun kawan-kawan dia kata, dia ni dia buat karut apa pula ni, dia pergi kacau Imam Syu'bah pula. Ujung-ujung kita follow dia. Sekali lagi dia buat harum dengan imam pula ni. Dia pun geng-geng dia tu pun macam ada perasaan sayang ulama apa semua jenis itu lah. Dia pergi, dia tak puas hati orang ramai pada dia. Dia jalan-jalan, tentu jalan apa? Jalan depan sekali. Duduk depan Imam Syu'bah, kerap dia semua, dia berhenti. Semasa tu Imam Syu'bah nak pergi mengajar hadis satu tempat, dia kata berhenti. Dia kata, hang siapa? Anak murid dia kata, keliling lah.
Anak murid dia kata, siapa dia ni? Biadab, dia tak kerti hormat ahli ulama' ni. Dia tanya apa tu? Dia betul ke hang ulama' hadis? Imam Syu'bah dia mencuba anggap macam tu je lah. Buat dia lah. Dia tak kalah hang betul ulama' hadis, hang mampai hadis banyak. Sekarang baca aku satu hadis. Sekarang aku nak dengar hang dia buat aku satu hadis. Anak-anak murid dia yang banyak. Ya lah tuan, orang kalau buat kat Tok Guru yang kita sayang tu, kita rasa macam ya ni jual kami duduk dengan imam pun tak pernah cakap macam ni. Dia orang nak ambil riwayat hadis, orang main cakap baik-baik, orang cakap lebih kurang betul ya. Lepas tu Imam Syu'bah pun nanti sakit ke apa tak layan, Imam Syu'bah jalan. Dia pergi depan Imam Syu'bah, dia berhenti. Dia kata, kalau hang tak riwayat aku satu hadis, aku tiblasa hang, pukul hang ni. Dia kata, anak-anak murid dia kata, apa Imam Syu'bah atas tak boleh buat macam ni. Imam Syu'bah kata kat dia, anak aku buat apa kat hang? Dia tengah riwayat aku hadis sekarang, aku nak dengar betul ke hang champion. Imam Syu'bah diam. Imam Syu'bah angkat kepala. Imam Syu'bah baca hadis ni, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau hang dah tak ada satu sikit sifat kelumit, sifat malu dalam diri hang, hang boleh buat apa yang hang nak buat. Imam Syu'bah cakap macam tu, dia jadi macam batu karang duduk tengah-tengah keras itu. Imam Syu'bah corner, Imam Syu'bah gerak dengan jemaah dia. Kok nari jadi macam kena satu tamparan di hidayah lah. Jadi macam jadi macam dapat hadis tu, jadi macam lain tu. Dia macam kelorok pencuci otak dia semua. Jadi macam di kali belakang dia jalan, dia anak-anak murid Imam Syu'bah semua duk tengok dia. Geng-geng dia, gitaris semua duk tengok. Dia jalan. Dia berkata, kau Nabi yang pergi mana? Dia diam lah. Terus tahu dia pergi mana? Dia pergi balik dekat pentas dia main gitar tu. Dia bagi semua hancur habis. Hancur. Gitar dia pergi pecah, piano dia pergi pecah, gambus, gendang, tak apa-apa semua, alat-alat main apa semua dia bagi pecah-pecah apa semua. Bahasa kita terajang semua. Terus shoot pergi mana? Daripada Basrah pergi Madinah. Pergi Madinah jumpa siapa? Imam Malik bin Anas. Dia pergi belajar hadis dengan Imam Malik. Dia pergi belajar hadis dengan Imam Malik puluhan tahun, sampai dia jadi orang yang tersohor, orang yang sangat alim dan sangat faqih dalam mazhab Imam Hanbali. Dan dia adalah muhaddisin yang masyhur, yang nama dia adalah Imam Qa'nabi rahimahullah ta'ala. Itulah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Apabila puluhan tahun, dah lama dah dia mengaji dengan apa? Dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka dia pun balik mai ke Basrah. Bila dia balik mai daripada Basrah, dia jadi orang lain. Kawan-kawan dia pun tengok macam hormat dah dia tu. Orang pertama dia cari setelah dia balik daripada Madinah ke Basrah, dia cari adalah Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah yang pernah riwayat pada dia hadis tu. Dia berkata kat dia, wahai Qa'nabi, Imam Syu'bah telah lama meninggal dunia. Maknanya aku dapat satu je hadis riwayat daripada dia yang dia sebut pada aku. Hadis tu memberi satu kesan yang mengubah seluruh kehidupan aku, sehingga aku jadi orang yang hebat sekarang ni adalah berkat daripada hadis yang dibaca oleh Imam Qa'nabi. Perasaan malu ni tuan-tuan, kadang-kadang bila Imam Qa'nabi buat macam tu, dia tak ada rasa malu, dia tak ada rasa segan cakap macam tu dengan ulama, dia tak ada hormat. Perasaan ni tuan-tuan, dia ada di kalangan kita hari ni. Kadang-kadang bila kita hari ni tengok di Facebook, tengok di media sosial sekarang ni, hang tengok dia tu kerana ustaz, kerana dia tu tok guru, kerana dia tu orang alim. Tapi ada betul dia cakap, kita tak selari dengan fikrah kita, dengan pikir kita. Kita cakap macam ni, dia berkutuk, dia ni mau kan boleh pakai, dia ni mau tak guna, dia ni janggut bulu jagung, dia ni saya rajak macam-macam lepas tu dia kat dia tu. Padahal dia para alim ulama yang hebat. Allahu Akbar. Kita jadi tak ada malu, kita tak tahu nak cakap dengan orang macam mana, kita tak tahu nak hormat orang macam mana. Menyebabkan banyak kita katakan apa, keberkatan ilmu kita jadi hilang sekarang. Tengok kadang-kadang orang perempuan
Dia boleh menari depan telefon, bubuh satu telefon, dia menari, dia post dalam satu media. Semua orang pakai tengok gitu. Tak bayar apa, saja tengok, memperjualkan maruah dia pun tak tahu. Kadang-kadang hak pakai, kadang-kadang hak menari itu semua, kalau hak satu geng tak pakai tudung, satu dah. Yang lebih parah lagi yang kawan menari tu apa dia? Siap pakai purdah lagi, pakai niqab lagi. Tak tahu nak pakai niqab tak menari, untuk menari supaya orang tak tengok dia, atau nak menari supaya memang dia selalu duduk pakai niqab, dia tak menari ke, kita tak tahu. Itulah benda menyebabkan hilang barakah. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Allah Musa AS sampai dekat Madian. Sebab apa dia lari pergi Madian? Sebab dia ada satu kes yang dia tampak satu orang bangsa Qibti, bangsa Fir'aun jatuh mati. Surah Qasas Allah Ta'ala cerita, fawakazahu Musa faqadu alaih. Nabi Musa kan nak bunuh pun, mereka duduk berkelahi, mereka kata Musa tolonglah. Dia kata apa pada gaduh-gaduh ni, tampak mati dah balik. Nabi Musa jadi takut, Allah mati lah pula dia ni. Dia tu main bagi tahu, kata Fir'aun duk cari set semua tentera semua nak main tangkap Nabi Musa. Baik Nabi Musa escape daripada Nabi Musa AS Mesir. Nabi Musa pergi ke tempat nama Madian. Madian tu adalah tempat Nabi Allah Syuaib AS. Nabi Syuaib ketika tu dah berumur tua dah. Anak perempuan dia bawa beberapa ekor kambing main bagi minum. Nabi Musa AS bila sampai, dia sandar dekat satu tempat tu, dia duduk, dia tengoklah ni kerana darah lah, bawa kambing, duduk 3-4 ekor situ. Sini ada satu telaga yang besar. Telaga tu besar, orang-orang lelaki duduk bagi minum kambing kat telaga. Dia perempuan dia segan lah, dia malu, jom nak pergi join dengan lelaki dia segan. Lepas habis dia bagi minum dekat kambing, dia penutup tu macam satu telaga. Dia penutup macam kita kata penutup simen yang besar tu, yang biasanya boleh diangkat oleh 10 orang lelaki Arab. Ketika tu dia angkat, dia tutup dulu, dia bawa balik. Nabi Musa dah tengok dia ni pegang kambing, itu dah tutup. Dia ni pada tadi duduk sini, masa orang duduk bagi, dia tak bagi minum. Nabi Musa AS pergi tanya kan, yalah, sebab apa duduk di sini? Orang semua dah bagi minum, sebab apa tunggu tanya, ada salah apa? Dia kata sebenarnya bapa aku dah berumur, bapa aku dah tua, jadi aku yang uruskan kambing ni, nak bagi minum-minum semua ni. Tapi aku tadi nak join buntut saya ni, apa malu. Sekarang daripada tutup. Nabi Musa kata, semua matter main aku buat settle lah. Seorang dia, tuan-tuan tahu tak benda tu besar. Nabi Musa angkat seorang. Angkat seorang tu. Ya, maka lalu tengok, Allah, abang ni ganteng, kuatnya abang, hebat. Dia pergi minum-minum kambing semua, dia balik. Bila balik, Nabi Syuaib AS tanya, awak yang balik hari ni? Kambing-kambing semua? Dia kata, ya, sebenarnya ada seorang pemuda, ada bro lah, yang baik hati, yang dia ni bagus, sebab dia bagi aku minum. Nabi Musa, Nabi Syuaib AS, naluri satu orang Nabi beritahu lah, yang tu orang baik, yang tu bukan wali, yang tu Nabi juga nak jadi Nabi. Dia hantar anak perempuan dia tadi seorang diangkut, hang bagi tahu kat dia tu, kata ayah panggil dia orang nak bagi makan minum dia, sebab dia bagus, dia tolong kita. Nabi apa? Anak perempuan Nabi Allah Syuaib AS jalan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, faja'at ihdahuma tamshi ala istihya inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Datanglah salah seorang daripada anak Nabi Syuaib itu, jalan dalam keadaan malu-malu. Perempuan zaman tu, anak Nabi belah, dia main pun malu-malu. Tak lah malu-malu duk kutip kuku ke. Dia kata, abang panggil ke rumah,
abang nak balas jasa sebab tolong buat. Tapi perkataan yang Quran gunakan untuk menggambarkan begitu hormatnya atau begitu tertibnya anak satu orang Nabi, nama dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, jalan dalam keadaan berseorangan. Bila nak balik, itulah nak bak kata malu. Malu ni dia berlaku bila kita letak di tempat yang baik dan kena pada tempat dia, maka perasaan tu dia akan jadi baik dan dia jadi malu. Jangan malu nak buat benda-benda yang baik, kerana malu ada perasaan malu apabila nak buat benda-benda dosa dan benda-benda maksiat. Dalam Islam dia ada satu benda yang kita panggil al-mujaharah, mujaharatus su'. Ada orang yang dia buat jahat, dia malu nak buat benda jahat. Sebab dia kata apa? Walaupun orang tak tengok, yang ni Tuhan tu tengok aku. Yang biasa kalau jabatan agama pergi tangkap orang makan nasi bulan puasa pagi, dia kata apa? Hang ni, walau kalau hang tak malu kat Allah pun, hang tak malu kat manusia duk tengok hang duk buat perangai macam ni, perangai buruk ni. Hampa duk bercinta dekat pokok ni, hampa tak malu ke budak-budak yang duk lalu sini jogging, jogging yang mak bapak semua duk tengok hampa dorang duk merepek pegang sini pegang sana, hampa tak malu ke? Maknanya kalau hang tak ada satu perasaan ke Allah, iman tu dah nipis sangat, hang tak rasa macam Allah duk tengok. Orang-orang duk tengok keliling belakang ni, hang tak rasa malu ke dengan benda macam tu? Orang bila iman dia nipis, dia boleh buat satu benda. Kadang-kadang sekarang ni boleh buat live minum arak dalam Facebook. Dia berzina, dia buat live. Dia buat jahat, dia buat live. Dia tunjuk ke orang kata benda jahat tu, dia tak rasa malu. Perasaan ni sangat dikeji di dalam syarak. Termasuk juga satu istilah yang saya nak bagi tahu kat tuan-tuan malam ni, nama dia adalah mujaharatus su'. Orang yang suka dedahkan jahat dia dekat orang dengan perasaan, tak ada perasaan malu dia. Kata Nabi SAW, semua dosa-dosa Allah Ta'ala boleh ampun kecuali orang yang mujaharah. Maknanya orang yang sengaja-ngaja suka dedahkan jahat atau dosa yang dia buat tu, orang-orang ni tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh macam mana tuan-tuan? Contohnya je, orang tu dia berzina semalam, Allah tutup aib dia, Allah tak dedahkan kepada orang. Esok pagi siapa pun tak tahu dia berzina, tapi dia pergi dekat orang tanpa ada perasaan malu. Dia bagi tahu ke orang, kemarin aku zina dengan sekian-sekian pasangan, aku zina sekian-sekian tempat. Hang nak tak aku boleh bawa hang pergi untuk bawa hang untuk berzina juga. Orang yang mendedahkan jahat dia dekat orang dengan tujuan berbangga dan tidak ada perasaan malu di dalam hati dia, maka orang ini tergolong dalam golongan yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang yang buat dosa Allah Taala boleh ampun, illal mujaharah, kecuali orang yang sengaja dedah dengan niat, dengan bangga dia nak bagi tahu ke orang, kata dia ni pernah buat benda-benda macam ni dan dia ni duk selalu buat benda-benda macam ni. Minum arak saja habaq ke orang, bolehlah kongsi, tapi dengan niat nak mendidik boleh. Tapi kena hati-hati juga tuan-tuan nak cakap macam ni. Kita jumpa 3-4 budak minum arak bawah pokok, kita nak pergi semayang, kita berhenti. Kita kata dia, apa hamba? Dia kita pergi semayang, kita tengok dia pun ni minum arak. Alah, arak-arak ni semua apa jangan buat teruk lah. Pakcik dulu sekali duduk 3 jam pakcik bila minum, apa baru 1 tin, apa buat teruk tu. Kita pergi cerita, kita pergi jahat semua dekat orang. Tujuan jahat cerita tu apa dia? Nak tunjuk ke tangan champion minum arak gitu. Maka pendedahan pada jahat pada orang tanpa ada niat yang betul dan cara yang betul akan makan diri orang tu balik. Pakcik tu kata, jomlah kita pergi semayang, hampa duk minum arak lah. Mereka akan kata balik, alah pakcik kami minum 1 tin je, pakcik minum jajak, pakcik pergi semayang dulu, pakcik dosanya. Kami tak ada dosa orang, pakcik ada dosanya, pakcik mati mesti neraka dulu. Tengok, lala kita kena jahat. Jadi dalam konsep kita nak berdakwah kepada orang, jangan tanya salah yang orang buat, jangan dedahkan salah yang kita buat. Kita kata,
benda-benda macam ni tak apa, aku dah ada pengalaman sikit-sikit, aku boleh bantu hang. Saya adik ipar aku terlibat dengan dadah kan. Tak apa, aku ada pengalaman kawan-kawan boleh bantu kita cari jalan penyelesaian. Yang kata aku dulu pun banyak dadah, aku isap dulu. Wah, betul duk penyara semua. Biasa dah ada dadah semua. Ambil tak aku apa? Dadah. Pil ekstasi ke apa? Ekstasi aku makan relax yang macam fisherman friend yang aku tiba dalam poket ke tu. Dia bangga bawa orang cerita bawa orang dia jahat semua. Jahat kita cerita ke siapa? Cerita dekat Allah. Kita tak buat. Ya Allah, aku ni jahat. Ya Allah, aku pernah minum arak. Ampunlah dosa aku. Itulah tuan-tuan, lokasi nak cerita jahat kita. Bukan lokasi nak cerita benda jahat tu, cerita dekat orang. Cerita dekat orang, tuan-tuan, tak ada benda apa yang kita akan dapat, melainkan nama buruk je. Nanti dia tu nampak dia tu bagi kopiah tu. Kopiah ayah dari pala, hantu ayah 3 jam dia minum, dia setia cerita aku. Betul ke? Tak payah geng-geng masjid ni semua kau ya. Semua jahat macam kita, itu pun jadi baik semua. Jom kita pergi kenal lagi. Kita yang kena cak dan kena tim dulu. Ni dia hang yang cerita orang salah faham, orang buat semangat pula nak buat benda jahat. Perasaan malu, perasaan yang sangat penting dan kena ada ruang yang betul. Terutamanya untuk orang perempuan dan kena ada juga untuk orang lelaki, kena ada juga. Bila ada perasaan malu, kita tak akan buat benda-benda jahat. Kita tak akan naik basikal, pakai baju dengan seluar ketat-ketat tu, naik basikal. Pi mana? Pi sampai depan tu, Paci Bakery patah balik. Kurang round island 18 kali, sedap lah. Takkan ronda pergi taman Padang Burung tu buat teruk balik. Seluar teruk apa semua pakai. Malu tak ada. Boleh naik basikal ke? Boleh lah. Pakai longgak sikit tak boleh bawa basikal mati ke? Boleh tak? Boleh. Tambah perempuan senam aerobik, zumba depan orang. Zumba boleh ya? Boleh. Hang pergi zumba dalam bilik kunci pintu, hang zumba ke, hang zombie ke, ambil pasal. Tapi semua geng perempuan saja ada dalam tu, kunci pintu dewan tertutup, hang exercise ke, hang gantung kat kipas ke, ambil pasal. Sebab semua geng perempuan hang yang duduk di Taman Metropolitan, Taman Belia, bawa satu speaker di situ zumba. Kita ada jogging, tengok zumba, kita dalam parit. Jogging tak betul lah. Sebab apa? Sini duduk jogging juga, jadi tak tahuan betul. Semua bagi menipu orang. Jadi perasaan malu tu jadi tak ada. Pakaian macam ni patutnya pakaian di rumah, depan suami, betul. Bukan pakaian macam ni depan suami orang. Legging tu ketat sangat, tak sesuai pakai di hadapan orang, di luar-luar orang tu. Hang nak jogging, boleh. Pakailah seluar longgar sikit, pakailah baju yang labuh pada punggung. Jadi hang jogging lah, jalan ke jogging ke apa ke, boleh. Bukan kata nak jadi perempuan muslimah kena duduk rumah tahiyat akhir 24 jam pegang tasbih, tak ada pergi mana, sejadah semayang, tasbih semayang, sejadah. Tak boleh pergi mana-mana. Tapi jaga dia undang-undang dia yang Nabi SAW ajar. Jadi bila kita tak malu, kita akan tukar pasangan untuk berzina. Kira berhenti traffic light, motor, tukar naik dengan motor lelaki lain pula jalan. Jadi maruah jadi tak ada, jadi perasaan malu tak ada, dia boleh tukar. Tuan-tuan dengar 2-3 hari depan, seorang perempuan daripada salah satu negeri di Malaysia ni, umur 7 bulan, lari rumah, akhirnya dijumpai di lokasi di negeri yang sama, tetapi lokasi yang berbeza jauh di utara negeri itu. Apa dia buat? Dia duduk dengan satu lelaki, dah 3 bulan dah sewa bilik dekat satu pekan tu, dia pakai duduk 2 orang tu, macam suami isteri.
Maknanya perasaan malu tu jadi tak ada orang. Kalau tak guna, dia boleh jadi elok. Kalau kita tak pandai guna malu, kita akan tak malu nak buat benda jahat, kita akan malu nak buat benda baik. Macam baca Quran tadi lah. Syaitan dia suka kita tak mau baca Quran apa semua betul. Umur 40 dia kata, dia hang takkan Nabi baca Iqra dengan budak-budak. Allah selam ni. Nanti orang kata hang apa pula. Dia bayangkan pada kita orang kata umur 40, 50, 60, main umur 60 tak ada dah. Isteri meninggal, seorang duduk di rumah. Anak-anak semua kahwin dah. Alangkah baiknya ketika umur 40 tu hang belajar baca Quran. Umur hang 60 hang duduk seorang di rumah, boleh guna, punya banyak masa untuk baca Quran. Tapi umur 60 tak ada siapa nak mengajak dah apa semua, lagi malu, lagi segan nak pergi baca Quran. Lalai jahil sampai habis usia dia, dia tak tahu baca. Rugi dia tuan-tuan. Umur 40 tak apalah tuan-tuan. Bukan tua apa pun boleh. Kalau segan nak pergi ngaji dengan budak-budak, panggillah ustaz main rumah kita. Cari kawan-kawan tak pandai baca Quran 3-4 orang, main hari Ahad di masjid kita boleh. Duduk kat luar tu, ustaz tu main ngajak kita 3 orang. Semua jenis kawan-kawan tak tahu apa, khobar. Panggil kawan-kawan tak tahu pun, duduk baca sejam 2 jam tu. Hari Ahad, okey blah. Minggu depan belajar lagi, minggu depan belajar. Bukan nak jadi qari baca Quran macam Taranum tu. Paling kurang boleh baca Quran tu okey dah tu. Ni yang kita terlepas pandang. Jadi sifat malu tu satu sifat yang sangat bagus kalau kena pada tempat, dan sifat malu tu juga bermanfaat untuk kita jauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Okey. Saya cakap sikit kat tuan-tuan sikit berkaitan dengan bulan puasa ramai ni kan. Apabila kita nanti siri akan datang, kita akan baca hadis yang ke-21 berkaitan istiqamah dan iman. Eloklah. Tajuk lepas tu memang sesuai. Kita baru lepas sembahyang tarawih, baru lepas puasa, kita bincang sikit istiqamah tu macam mana dalam Islam. Baik. Sekarang tuan-tuan bulan Syaban, tak lama lagi kita akan sebut bulan Ramadan. Jadi di kalangan kita ramai sekali orang-orang yang akan buat planning untuk Aidilfitri lah. Kalau orang perempuan tirai ke, nak tukar baru ke, ataupun nak buat perubahan susunan cushion dekat rumah ke, raya ni macam mana, baju raya berapa pasang, kalau boleh merentas negeri, nak balik negeri mana, kampung mana dulu. Semua perbincangan berkaitan dengan Aidilfitri. Kemungkinan besar kita dah mula sketch, dah mula buat rangkaan, jangkaan macam-macam dah buat. Boleh tak saya cadang kat tuan-tuan, sekarang ni kita balik rumah dengan isteri kita pakai buat satu perancangan macam mana Ramadan aku tahun ni. Ramadan tahun ni, Ramadan tahun lepas tak sempat untuk khatam Quran. Jadi Ramadan tahun ni aku nak try macam mana nak bajet aku baca Quran bagi habis. Aku masa PKP pun aku tak khatam Quran. Apa habuk pun tak ada, tarawih pun tak payah pi, sembahyang kat rumah, kerja pun tak boleh pi, duduk 24 jam kat rumah, tapi aku tak khatam Quran juga. Oh, karut aku ni. Jadi tahun ni aku nak fikir macam mana dengan kerja, dengan anak sekolah yang tu gedebuk-gedebuk, aku nak cari masa untuk aku khatamkan Quran aku juga setiap hari. Kata kita kena buat plan satu lah. Tahun ni berapa banyak masjid akan buat buka puasa. Aku nak join dekat berapa masjid. Aku kena buat perancangan ekonomi sendiri. Berapa ribu aku nak bawa keluar untuk Ramadan tahun ni. Masjid ni 20, masjid ni 30. Maksudnya daripada sejumlah gaji aku, RM700 aku nak ambil. Yang ni untuk Ramadan aku nak spend. Ikutlah beli kurma bagi kat orang ke, ambil ni apa, bagi duit orang buka puasa ke, derma kat orang miskin ke, derma pembinaan masjid ke, apa pun. Jadi RM700 untuk Ramadan aku nak bawa keluar.
Nanti tengok ada rezeki lebih, aku nak buat lebih. Kena buat rancangan. Lailatul Qadar aku haram tak pernah dapat satu hari pun. Aku sembang dengan Lailatul Qadar, tak pernah dapat. Tahun ni aku nak fikir macam mana aku nak dapat Lailatul Qadar aku. Tuan-tuan kena buat marketing sikit lah macam orang bisnes lah. Orang bisnes kan dia akan buat marketing macam mana iklan yang tu yang ni apa semua, strategi staff dia semua macam mana nak buat ringkasan pikir balik. Aku nak buat untuk marketing strategi untuk akhirat aku, macam mana aku nak buat supaya Ramadan aku dapat memberi manfaat pada aku petang. Kita tak kata boleh sampai Ramadan, mungkin dalam Syaban tu kita meninggal lah. Atau kita belum tentu boleh habiskan Ramadan kita 30 hari. Mungkin tengah-tengah Ramadan tu mungkin boleh jadi tak ada dah. Dan juga boleh juga berlaku kita tak ada nak ambil puasa pun kita meninggal juga. Maknanya plan kita ada. Moga-moga kalau kita meninggal tengah kita buat atau sebelum kita buat, Allah Ta'ala terima ibadah kita, Allah bagi pahala dekat kita. Walaupun kita tak buat lagi, tapi ada niat kita nak buat benda-benda yang baik tu. Jadi tuan-tuan balik rumah, fikir macam mana nak usahakan satu plan, taktikal, rancangan yang terbaik untuk kita spend masa kita yang terbaik dalam bulan Ramadan. Saya cadang kat tuan-tuan, kalaulah kita sekarang ni tuan-tuan buat apa? Balik rumah malam ni, tuan-tuan mula dah baca Quran, start pada Baqarah, buka baca. Biar kita sampai juzuk 15 ke 13 ke 12 ke juzuk 10 pun tak apa lah. Kita punya psikologi yang kita dah sampai 10 juzuk. Kemudian tuan-tuan, kita masuk Ramadan, kita baca sikit lagi. Kalau kita dah 20 juzuk lagi, kita boleh sampai juzuk 30. Lepas tu kita baca balik. Secara psikologinya kita nampak macam dah khatam. Bulan puasa kalau tuan-tuan boleh baca juzuk 28, juzuk 29, juzuk 30, dia rasa seronok dia lain tau. Kita rasa macam Allah nak ambil dah amal yang tasa'alun wailul lil mutaffifin. Wah, aku boleh baca Wadduha, wah aku boleh baca An-Nas. Sekian lama tak pernah baca surah tu dalam bulan puasa. Selalu duk habis juzuk 8, juzuk surah A'raf, surah An'am, surah Al-Fat, surah Taubah. Duk minggu tu je dah tak dah nak berjuang dah. Tahun ni kita boleh habis. Oh, asal macam semangat. Kita buka balik Baqarah. Mungkin masa tu biar juzuk puasa ke-22. Buka. Kita ada Baqarah sampai surah Yusuf. 13 juzuk dia. Ada lagi 10 hari. Dia pulun boleh khatam dekat dia. Psikologinya, bila kita dah khatam, kita nampak macam dah khatam sekali lagi. Padahal khatam sekali je. Tapi seronok baca juzuk-juzuk belakang ketika berada di dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan balik rumah boleh mula buka Quran dan baca. Jangan Ramadan baru nak cari Quran yang dah berdebu, baru nak gabui debu apa semua tu. Ada tadarus, kita join. Bila baru ni tak dapatkan blackout pun tak apa, tak buat teruk lah. Oh, baca masjid kedekul nak mampu, kain pun tak bagi. Ni kain murah je lah, RM15 main din tu buat teruk sebab apa? Cara rasta tu ada yang murah, jual murah, boleh beli. Kain yang macam berbaik tak baca Quran sebab apa? Satu lagi, terakhir saya bagi kat tuan-tuan, diskaun yang paling diskaun yang memang tertiada yang raya. Tahap online Shopee punya diskaun kat tuan-tuan. Tuan-tuan buat apa? Dicari 30 juzuk siapa? Tuan-tuan suka siapa baca? Masyari ke, Sa'id Romidi ke, ataupun baca Syekh Bandar Balila, Imam Baru Masjidil Haram. Kau harap cari. Saya tak suka Ustaz, saya suka suami saya baca Quran. Ikutlah rakam suami yang sendiri baca 30 juzuk, bubuh dalam kereta MP3, Bluetooth lah, apa lah tuan-tuan yang player apa-apa dengan kereta tu, continuously play sepanjang Ramadan. Paling tak ada, paling pemalas banyak lihat tu, hang pernah khatam mendengar Quran 30 juzuk dalam itu. Pagi nak pergi kerja, jam tu tak apa, dia pergi jam lebih banyak lebih banyak dengar Quran. Boleh tak kalau kita bulan puasa, kita berhenti saat radio lain. Radio macam-macam lah, lagu-lagu
tambah main 10 malam terakhir tu, lagu pasang lagu raya apa, kita jadi mood Ramadan semua hilang kan. Kita pasang dengan Quran kan. Kita budaya Quran ni agak slow sikit lah. Walaupun kita main masjid tak apa rancak. Budaya Quran yang rancak tertentu tak mana adalah di Mesir. Saya belajar tu, orang dipegang Quran kecil ni dia dapat, dia terhoyong hayang dalam bas, orang ramai Quran tak tinggal. Macam tu pulang tu, sebab itu balik dengan orang tak kira tu nak rokok tu betul dia tu, tak lagi dia di Quran. Dia macam fanatik tau. Kalau bahasa kasar, dia macam gila Quran. Duduk traffic lah, duduk bus stop, duduk berdiri, itu menyaga. Orang tak main Quran, orang main duduk Quran, menyaga, kok balik Quran. Semua macam tu, semua Quran, semua jadi gila Quran. Kita jauh sikit lah kita jauh sikit, jauh banyak orang tentang kita dalam Quran. Lepas semayang kita baca semayang tarawih, baca panjang sikit, boleh dia main. Dia kata, malam ni baca pendek sikit dah nak buat 8, so baca pendek tu. Anak pendek, tak mahu semayang balik dah, orang lain nak semayang. Dia nak dengar Quran dalam semayang tarawih, tempat yang memang kena dengar, waktu yang memang kena dengar pun kita tak boleh dengar. Kita boleh pergi abang dia tu, baca pendek boleh tak? Anak buat apa rumah? Tak ada apa-apa, boleh tengok drama sembang, balik kodol nanti motor 12 setengah, balik rumah pun ke balik pun buang masa macam tu je. Setan dia gila, setan kena ikat tapi dia gila. Ramadan pun cerai dia. Kita kenal dengan setan dulu lah. Tahun ni tuan, Quran kita bagi kasar sikit. Tak apa, baca lah Quran. Paling bagus kita tu tahu baca Quran time bila? Sebelum semayang subuh, masa lepas makan sop. Itu timing dia, timing yang betul-betul sedap bila baca Quran tu. Dia macam tuan-tuan makan tengah hari betul-betul lapar, makan tu tunda minum. Tahu tunda minum? Ikan ketui, makanan sampai baca, makanan kari padu dengan bubur dan apa dia bawa atas hari, duduk dekat satu tempat berani, dibendang apa, kena makan. Allah, kena yang sambat kot, sur tu. Dia matching tau makanan tu, dia kena makanan tu, jadi selera kita. Macam mana makanan tu sedap untuk roh jasmani, Quran yang dibaca masa som, dia kena betul-betul dengan rohani. Roh tu akan rasa kuat bila baca Quran. Time som tu. Jadi beberapa panduan saya berikan kat tuan-tuan sebelum Ramadan nak naik ni. Kita doa kat Allah bagi panjang usia dan kita all out untuk Ramadan tahun ni. Apalah letih-letih pun insya-Allah berbaloi letih kita. Lebih berbalik bila jumpa al-lail yang Qadar. Memang letih semua kena hilang pun. Okey, itu saja. Selamat berpuasa. Insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa dalam bulan puasa. Kadang kita akan jumpa nanti selepas hari raya Aidilfitri. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa inna hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.